Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak satu Uranus. Apa khabar semua? Harap-harap semua sihat. Alhamdulillah. Okey, untuk hari ini saya nak anak-anak buka buku teks matematik jilid 1. Okey, jilid 1 muka surat 45. Okey, kita akan teruskan pembelajaran hari ini dengan tajuk subtopik yang baru, iaitu kenali bundar. Sebut kenali bundar. Okey. Jom kita tengok contoh dalam buku teks. Mungkin lebih mudah bagi anak-anak untuk faham. Apa itu bundar? Apa itu bundar? Okay, sebelum tu kita baca dulu cerita yang terdapat dalam buku ni, muka surat 45. Okey, baik. Kita baca contoh 1 yang pertama. Bantu Arnab dapatkan lobak merah. Bundarkan 22. Bundarkan nombor 22 kepada puluh terdekat. Kepada puluh terdekat. Puluh terdekat. Okey, baik. Kita tengok ada 2 gambar kawan-kawan. Yang pertama gambar kawan perempuan. Okey, apa kata kawan perempuan? Okey, lobak yang mana Arnab pilih? Okey, kita tengok gambar dia dulu. Okey, baik. Kita ada skala nombor 20 hingga 30. Kenapa 20 hingga 30? Sebabnya kita ada soalan kita nak bundarkan 22 kepada puluh terdekat. Maka kita tengok 22 dalam lingkungan nombor. Okey. 22 dalam lingkungan nombor apa anak-anak? Okey, tengok ini dulu ya. Okey, nombor 22. Okey, boleh tolong saya yang mana rumah sa, yang mana rumah puluh? Okey, yang sebelah kanan hujung sekali rumah sa. Okey, yang sebelah sini rumah puluh. Betul ataupun tidak? Bila kita baca 22. 22. Maka hujung kanan ini adalah rumah sa, ini rumah puluh. Apabila soalan kita nak bundar kepada puluh terdekat. Puluh terdekat. Maka 22 di dalam kelompok. Kelompok apa? Dalam kelompok 22. Maksudnya di dalam lingkungan nombor 20. Betul tak? 22. Betul tak dalam rumah 20? Dalam lingkungan 20. Lepas nombor 20, 21, 22. Betul? Okey, 23, 24. Sampailah. Okey, kita kira sampai 10. Okey, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 hinggalah 30. 30. Pandai. Okey. Nampak tak? Ni lingkungan, maksudnya lingkungan nombor 20 hingga 30. Nampak tak? Bila disebutkan bundar kepada rumah puluh, bundar kepada puluh terdekat, hujung ataupun rumah sanya mestilah sifar 20 hingga 30. Ni lingkungan nombor. Maksudnya nombor 22 berada di dalam lingkungan kumpulan 20 hingga 30. Okey? Okey, saya harap yang tu faham dulu. Okey, kita tengok yang ni dulu, gambar yang tadi balik.
Okey. Nombor 20 hingga 30. Okey. Ada 30 lubang. Maksudnya ada 30 lubang. Okey. Kita nak bundarkan nombor 22 kepada puluh yang terdekat. Maka Arnab tadi. Arnab berada di lubang yang bernombor 22. Nampak? Arnab ni berada dekat lubang rumah dia nombor 22. Okey. Anak-anak kena ingat yang makanan Arnab tadi, carrot, lobak merah tadi, dia berada di hujung. Apabila kita main perkataan bundar ni, lobak merah berada di hujung. Sama ada 20 ataupun yang paling hujung 30. 20 ataupun 30. Okey. Dia ada dua tempat je. Awal ataupun akhir. Ingat tadi yang lingkungan? 20 hingga 30. Okey. Baik. Maka Arnab berada di lubang 22. Yang mana paling dekat? Yang mana paling dekat? Lubang, maksud saya lobak merah. 22 nak pergi. Arnab ni fikir, saya nak lompat ke lubang 20 yang ada lobak merah ataupun ke lubang 30 yang ada lobak merah. Mana satu agak-agaknya Arnab ni boleh ataupun yang cepat dapat makanan dia. Siapa boleh teka? Tentulah daripada lubang 22 dia, dia lompat. Sekejap je dah sampai ke 20. Tapi kalau dia nak pergi dekat 30 ni, dia kena banyak kali lompat. 1, 2, 3, 4. Betul tak? Yang mana paling dekat? Maksudnya, okey, kita tengok baca ayat kat bawah. 22 lebih dekat dengan 20 berbanding 30. 22 lebih dekat dengan 20 berbanding 30. 22 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 20. Maka Arnab pilih lubang 20 untuk dia pilih lobak di lubang 20. Apa yang berlaku jika Arnab di lubang 28? Kita tengok kalau Arnab ada kat sini. Agak-agaknya Arnab berada kat lubang 28 ni. Agak-agaknya dia pergi ke lubang 30 ke lubang 20 yang paling dekat. Tentulah jawapannya 30. Dia 2 kali lompat je dah sampai dekat lubang 30. Jauh tak dia nak pergi ke lubang 20? Jauh kan? Okey, baik. Okey, bagaimana pula kalau tiba-tiba Arnab ni berada dekat 26. Lubang 26. Mana yang paling hampir sekali? Lubang 30 ke 20? Tentulah di lubang dia akan lompat ke 30. Lubang 30. Okey? Faham anak-anak? Okey, baik. Saya bagi contoh yang lain. Okey, saya bagi contoh yang lain. Okey. Bundarkan tak ada ing ah. Okey. Bundarkan 50. Bundarkan 57. Bundarkan nombor 57 kepada puluh terdekat. Okey, baik. Kita tengok nombor 57. Mula-mula sekali kita kena tahu apa dia punya kumpulan nombor. Apakah kumpulan nombor? Kita nak bundar kepada puluh yang terdekat ni. Apa kumpulan nombor 57? Okey, baik. Kumpulan nombor. Okey, mula-mula kita tengok. Ini rumah apa? Yang hujung sekali. Nombor 7 ni rumah apa? 57. Maka yang hujung adalah rumah Sa. Okey, yang sebelah kiri adalah rumah 10. Okey,
Okey, cuba sebut. 57. Betul tak rumah saya? 57. Okey, betul. Okey, baik. Ni. Okey, baik. Okey, baik. Minta maaf ya. Okey, baik. Kita tengok. Apakah lingkungan nombor, kumpulan nombor bagi 57? Okey, kita tengok. Oh, ni 50. So, maksudnya di dalam kumpulan nombor 50. Hingga... Awak kira. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Lepas tu 58, 59, 60. Nampak? Dia tambah 10. Tambah 10. Okey. Boleh faham? 50 hingga 60. Okey. Baik. Okey, ni lingkungan nombor 50 hingga 60. Okey, awak boleh buat lubang macam tadi ataupun garis nombor. Okey. 50, 51. Okey, sebelum tu awak buat 50 hingga 60. Okey, awak agak-agak kat mana tengah dia? Okey, saya agak-agak sini. So, apakah nombor tengah dia? Okey, baik. Kalau nombor 0 hingga nombor 10. 0 hingga nombor 10. Nombor tengah dia apa? Nombor 5. Betul? 0 hingga 10. Nombor tengah dia 5. Maka, automatik. Tengah dia mestilah nombor 5. Maka kat depan ni 5. So, 55 tengah dia. Betul tak anak-anak? Okey. So, jawapan kita terus letak sini 55. Okey. So, anak boleh buat. Bila buat ring macam ni, 50, 55, 60. Cukup. Lepas tu anak-anak tengok. Uish, dia nak nombor 57. Di manakah nombor 57? Mestilah selepas 55 ke sebelum 55? Selepas 55. Lepas 55, 56, 57. Betul? Okay, anak-anak buat macam ni pun dah cukup. Okey, baik. So, lubang Arnab dekat sini. Sini, okey. Kat sini dia punya carrot dia. Okey, sini pun carrotnya. Okey, agak-agaknya Arnab ni akan melompat daripada ke mana? Ke nombor 60 ataupun ke nombor 50? Yang mana paling dekat? So, jawapannya ialah yang mana paling dekat? 60. Faham tak anak-anak? Okey, ni jawapannya. Maka anak-anak boleh tujuh 57 dibundarkan kepada puluh yang terdekat. Jawapannya adalah 60. Boleh? InsyaAllah boleh. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Kita tengok buku teks balik semula. Muka surat 46. Muka surat 46. Okey, baik. Dalam muka surat 46 ni ada permainan. Permainan dia. Okey, umpama kereta ataupun awak nak naik basikal pun boleh. Okey. Okey, yang ni soalannya bundarkan 67 kepada puluh terdekat. 67 kepada puluh yang terdekat. Okay, ni sama juga. Awak kena pastikan 67 ni di dalam kumpulan nombor apa? Awak tengok. Ini rumah sa, ini rumah puluh. So, 67. Maka di dalam kumpulan lingkungan 60. Betul? Ni 6. 60 hingga awak campur 10. Hingga 70. So, ni awak boleh buat landasan jalan ataupun bukit. Bukit kat sini. Mula dengan 60. Tengah-tengah mesti nombor apa? Nombor 5. So, ni dalam lingkungan 60 kan? 65 hingga yang hujung 70. Okey, awak tengok sini. Kalau kereta merah ni berada dekat nombor 67. Bila dibundarkan pada puluh terdekat, apa jawapannya? Okey, 67. Okey.
ni umpama macam kalau tadi lubang carrot kat sini. Okey, sama juga. Sama ada dia nak pergi yang akhir, ni umpama stesen minyak lah. Stesen minyak dekat hujung dengan hujung jalan. Agaknya kereta ni nak pergi mana yang paling dekat? Dia nak patah balik ke depan ataupun dia teruskan perjalanan dia ke sini. So, yang mana yang paling dekat? 70 ataupun 60? Tentulah 67 ni terus je dah sampai dekat je. Daripada dia nak patah, dia nak undur. Penat tak? So, jawapannya adalah 70. Ataupun awak naik basikal. Awak kayuh basikal. Sini ada hentian rehat dekat nombor 60. Sini pun ada hentian rehat nombor 70. Dia nak berhenti solat. Dia dah naik basikal kat sini. Agaknya dia akan pergi mana? Dia akan pergi 70 ke ataupun dia patah balik nak pergi tempat rehat? Tentulah kalau basikal teruslah dia kayu, kan senang. Tak adalah nak naik bukit, payah-payah nak sampai 60. Betul? Okey, begitu juga dengan kalau tiba-tiba basikal atau kereta awak dekat nombor 64. Kalau dekat 64, dia berada dekat 64. Dia nak berhenti rehat dekat mana? 60 ataupun 70. Okey. Tentulah kalau daripada 64 ni nak pergi ni, dia nak naik bukit sikit lagi, nak terus pergi sini. Tapi kalau kat sini dia terus menggelongsor je pergi 60. Betul? Yang paling dekat adalah 60. Okey, bagaimana kalau dia berada kat tengah-tengah? Berada kat tengah-tengah ni, tengah-tengah bukit ni. Agak-agaknya dia pergi mana? Sama ada dia pusing belakang ataupun dia terus. Okey, awak ingat kalau 65 berada kat tengah. Kalau dia berada di tengah-tengah, maksudnya dia dah lebih mudah ataupun sebab nombor 5 ni besar. Okay, seharusnya dia teruskan perjalanan. Sebab dia dah berada kat tengah kan, tak perlu nak patah balik. Dia terus je. So jawapannya adalah 70. Boleh faham ya anak-anak? Harapnya semua boleh faham, insya-Allah. Okey, saya rasa itu sahaja setakat ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.